الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام نصلي نسلم على خير الأنام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min azaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika wal qamarika abadan abada ya arhamar rahimin. Allahumma fakihna fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir. Qalihi ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Yang hormati dan kasihi kawan syarak dan bertugas di Masjid MITC Al-Alami MITC Aikro, Tuan Imam Muhammad Amirul dan juga Tuan Bilal Badi'uz Zaman. Yang saya hormati dan kasihi para alim ulama, tuan-tuan guru, muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan bertakbir segala alam. Di atas segala limpahan rahmat, kurniaan nikmat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara sebaik-baik nikmat diberikan ke atas kita adalah nikmat berupa iman dan Islam. Doa keselamatan, kesejahteraan, selawat sering dan selalu kita limpahkan ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga baginda dan juga para sahabat Nabi semuanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hidayah diberi oleh Allah, kesihatan dan umur, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang dan peluang berada di dalam kehidupan dunia ini, dan hendaklah kita beradanya berlandaskan pada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya syariat agama ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memberikan kita ini menjauhkan kita daripada segala kesyirikan dan mendekatkan kita kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, kurniaan nikmat juga yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di rumah Allah ini, di Masjid Al-Alami MITC Aikro Melaka ini, selain dapat mengimarahkan, memakmurkan dengan melakukan ibadah solat, dan pada masa yang diberikan ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang dan peluang memenuhi hati kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kita sambung pengajian kita dalam sejarah lengkap Islam ini berkaitan dianjurkan peperangan di dalam Islam. Antara sebabnya adalah pada hari ini insya-Allah untuk kita akan belajar dan bersama-sama membahaskan tentang penganjuran yang seterusnya disebabkan untuk memelihara umat Islam supaya jangan dihancurkan oleh balah bertanda Parsi dan Rom. Di mana kita ketahui di dalam sirah menyatakan bahawa sebelum agama Islam ini datang di tanah Arab, belum ada lagi suatu bangsa yang selalu berperang-peperangan dan bermusuh-musuhan. Oleh kerana mereka selalu dalam pegalutan di tanah air mereka, maka bangsa Parsi dan Rom belumlah memperhitungkan mereka dan masih menganggap sepi. Mereka tidak dihiraukan kerana mereka belum merupakan satu kesatuan yang dapat membayangkan bagi kedua negara yang berdekatan, yakni Parsi dan Rom. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Parsi dan Rom, dalam kitab Sirah Rakhim Maktum dikarang oleh Syekh Sakhifur Rahman Al-Mubarakfuri, dalam mukaddimah Rahim Maktum ada menceritakan tentang geopolitik pertembungan antara Parsi dan juga Rom. Hal ini dinyatakan oleh di dalam kitab tersebut. Ini dia melatari kes tentang sirah awal, sejarah sirah awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah yang berada pada tahun gajah, yang mana ketika itu berlakunya tentera Abraha, iaitu tentera bergajah, untuk menghancurkan Kaabah yang berada di Mekah. Ini disebabkan adalah pertempuran ataupun perlakuan perancangan tentera Abraha ini untuk menghancurkan, meruntuhkan Kaabah adalah di atas sebabnya adalah antaranya persaingan kuasa ataupun dikatakan nak membesarkan kekuasaannya. Walaupun Abraha ataupun berabraha yang berada di Yaman ketika itu belumnya ada kekuatan ataupun persaingan dalam kuasa menunjukkan kekuasaannya, tetapi dia berusaha untuk menunjukkan bahawa dia mempunyai kuasa besar, antaranya dia membina gereja yang sama dia punya saingannya mempersaingi Kaabah yang berada di Mekah. Dan dengan pembinaan gereja tersebut di Yaman, dia mengajak semuanya pedagang-pedagang yang pada awalnya datang ke negara Arab ataupun di Mekah ketika itu untuk menunaikan ibadah haji dan melakukan aktiviti perniagaan dan sebagainya, supaya mereka datang ke Yaman dengan pembinaan gereja tersebut yang bersaing dengan Kaabah yang berada di Mekah, maka kalaulah dikatakan ramainya datang mengerjakan haji di gereja yang berada di Yaman yang dibina oleh Abraha ini, maka akan membesarkan kekuasaannya ketika itu. Hal ini seperti mana, namun walau bagaimanapun seperti mana yang kita tahu tentang kisah tentera bergajah ini yang tidak berjaya untuk menghancurkan Kaabah yang berada di Mekah di atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Kaabah itu di bawah perlindungan Allah. Kaabah merupakan satu dikatakan kiblat kita yang menjadi antaranya pengibadatan kita dalam melakukan satu ibadah seperti solat dan menunjukkan tanda syiar Islam itu antaranya adalah Kaabah Baitullah, iaitu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Al-Fil, di mana Allah nyatakan tentang kisah tentera Abraha ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kamu mendapati melihat bagaimanakah Tuhanmu, iaitu Allah, memperlakukan ke atas tentera bergajah dan memperlakukan ke atas tentera bergajah yang ingin menghancurkan Kaabah yang berada di Mekah. Alam naj'al kaidahum fi fadlil. Dan kami telah jadi bagaimana Allah telah menghalang rancangan jahat mereka dan yang mana rancangan tersebut merugikan mereka dan menghancurkan mereka. Alam naj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Dan kami utuskan tentera berburung ini berpusuk-pusuk. Alam naj'al ardi alam naj'al alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam naj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Yang mana tentera burung tadi ataupun burung yang berpusuk-pusuk tadi, yang melontar mereka dari batu yang dikatakan datangnya daripada api neraka dan sebagainya, maka hancurlah mereka seperti mana daun kayu yang dimakan ulat. Berkaitan dengan kisah dalam surah Al-Fil, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan rancangan jahat tentera Abraha yang merugikan mereka, bahkan juga menghancurkan, membinasakan mereka dengan utusan yang Allah Subhanahu Wa utuskan, iaitu tentera daripada burung-burung yang berpusuk-pusuk, segolongan burung yang berpusuk-pusuk yang membawa batu yang datangnya daripada api neraka. Dalam tafsir ada mengatakan batu yang seperti tanah yang dibakar. Ada juga yang batu yang dikatakan tanah yang berada daripada api neraka. Lalu melemparkan mereka dengan batu-batu tersebut. Bahkan bukan sahaja tentera, bahkan gajah-gajah juga dilempar dengan batu-batu tersebut. Maka hancurlah mereka seperti daun kayu yang
dimakan ulat. Walaupun kita tahu bahawa antara Yaman dan Mekah, iaitu peperangan yang berlaku ataupun berlakunya kisah Al-Fil ini, tentera bergajah ingin menghancurkan Kaabah, iaitu antara Yaman dan Mekah, bukannya satu dikatakan bahawa mendominasikan politik negara yang besar ataupun antara bangsa. Bahkan dia mendominasikan politik tanah Arab ketika itu. Di sebalik dikatakan politik tanah Arab ini, maka terdapatnya politik antara bangsa yang berlaku di antara Parsi dan Rom yang berada berdekatan dengan Mekah, yang berada di negeri yang berdekatan dengan Mekah, antaranya Syam, iaitu Syria, dan juga Palestin yang ketika itu dikuasai oleh Rom ketika berlakunya peristiwa tersebut. Dan dikatakan bahawa negara Parsi dan Rom ini telah berlakunya peperangan antara Parsi dan Rom. Parsi ini dikatakan kebanyakan mereka ini beragama Majusi, menyembah matahari atau menyembah api. Yang sama mereka ini sama dalam akidah mereka bertentangan dengan Islam, seperti mana kaum kafir musyrikin di Mekah ketika itu yang ramainya menyembah berhala, yang akidah mereka juga tidak bertauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rom, dalam Ibnu Katsir mengatakan Rom ini dikatakan bahawa adalah daripada asalnya dia berada dari dia seperti Yunan. Yunan ni adalah dikatakan bahawa sebelum berlaku kedatangannya Nabi Isa alaihi salam atau kebangkitan Nabi Isa alaihi salam, dikatakan Ibnu Katsir Rom ini adalah dikatakan berketurunan Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim. Mereka ini seperti mana Yunan yang dikatakan berketurunan daripada Yasif bin Nuh, yang mana mereka ini menyembah bintang yang 7 pada asalnya. Sehinggalah kedatangan kebangkitan Nabi Isa alaihi salam, maka Rom ini semuanya beragama ahli kitab. Maknanya kita tahu bahawa Nabi Isa alaihi salam ini membawa kitab Injil, yang bersama juga kitab Injil dahulunya sama dalam kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang kita belajar rukun iman. Kita beriman dengan kitab-kitab Allah, iaitu Injil, Taurat, Zabur dan juga Al-Quran. Yang pada dikatakan bahawa maka selepas kebangkitan Nabi Isa alaihissalam atau kelahiran Nabi Isa, kedatangan Nabi Isa yang membawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu, maka rakyat Rom pada ketika itu, bangsa mereka ini menyembah bintang yang 7, akhirnya mereka menjadi ahli kitab. Sebab itulah apabila berlakunya peperangan antara Parsi dan Rom, bila negara Parsi ini menang ke atas Rom, maka kaum kafir musyrikin merasa gembira disebabkan Parsi ini sama seperti mereka yang tidak berakidahkan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila Rom pula menang ke atas Parsi, diceritakan juga bahawa orang-orang beriman, kaum muslimin merasa gembira kerana mereka mengetahui bahawa Rom ini juga seperti mereka yang berkatakan di kalangan ahli kitab yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di sayaghlib wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'in sinina lillahil amru wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillahi yansuru man yasha wa huwal azizur rahim wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah berfirman Alif Lam Mim, hanya Allah yang mengetahui apa maksudnya. Di dalam awal surah Ar-Rum ini, Allah meletakkan Alif Lam Mim dipanggil huruf muqatta'ah, iaitu huruf terpisah-pisah, walaupun dia ini bersambung tapi bacaannya secara satu persatu, iaitu Alif Lam Mim, yang menunjukkan bahawa maknanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui, dan nak menunjukkan bahawa ijaz atau mukjizat Al-Quran ini tidak dapat ditandingi ataupun tidak dapat ditiru oleh mana-mana pihak dan sebagainya.
Kerana Al-Quran satu kitab yang suci yang dimadakan dikatakan kalamullahu mu'jaz, yang kalam-kalam Allah yang mempunyai mukjizat-mukjizat yang besar yang tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Walaupun ada yang cuba untuk mengubah atau mencipta sebuah kitab sama seperti Al-Quran, tetapi walau bagaimanapun ia ia tetap tidak sama seperti Al-Quran yang mempunyai puitis kata-kata yang penuh dengan makna, dengan balaghah-balaghahnya sastra-sastra yang ada pada Al-Quran, yang dikatakan kalam-kalam ini apabila dibaca boleh menenangkan hati dan akan mendatangkan ketenangan dalam jiwa apabila sesiapa membacakan Al-Quran. Dan dikatakan seterusnya Allah SWT berfirman pada ayat kedua, Gulibatir Rum, yang dikatakan bahawa orang-orang Rom telah dikalahkan, iaitu dikalahkan oleh Parsi. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan dikatakan di negeri yang dekat sekali dan mereka sudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ketiga, yang mana negeri yang dekat sekali, berlakunya pertempuran di antara Rom dan Parsi ini berada di negeri yang dekat dengan Mekah, iaitu di Syam, iaitu Syria, dan juga Palestin yang ketika itu dikuasai oleh Rom. Dan dikatakan fi bid'in sinina lillahi amru fil amru wa yawma idzin yafrahul min qabli wa min ba'di wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Dan dikatakan dalam masa tidak sampai 10 tahun kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya, dan pada ketika berlakunya kemenangan Rom itu orang-orang beriman akan bergembira. Dan dikatakan pada ayat yang keempat, tidak sampai 10 tahun selepas kemenangan Parsi ke atas Rom, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan ke atas Rom pula ke atas Parsi. Ibnu Ashur mengatakan selepas 7 tahun daripada kekalahan Rom dengan Parsi, maka selepas 7 tahun tersebut berlaku pula peperangan seterusnya, maka Allah memberikan kemenangan ke atas Rom pula, yang berlakunya kemenangan Rom ke atas Parsi. Dan ketika itulah dikatakan orang-orang beriman, iaitu daripada kalangan kaum muslimin, bergembira dengan berita tentang kemenangan Rom ke atas Parsi tersebut. Ini juga dinyatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan ke atas Rom, iaitu dalam pertempuran Rom dan Parsi atau peperangan Rom dan Parsi, maka gembiralah orang-orang muslimin dan juga orang beriman tentang berita yang disampaikan tersebut atau kemenangan Rom tersebut. Dan dikatakan juga Allah Subhanahu taala berfirman, binasrillahi yansuru man yasha wa huwal azizur rahim, dan dengan kemenangan yang diberikan Allah, ia memberi kemenangan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Di dalam kemenangan Allah Subhanahu wa taala ini, maka itu atas kekuasaan Allah, dikatakan usaha, ikhlas, dan juga dikatakan ketetapan mereka atas ketentuan Allah. Maknanya mereka mengharapkan tawakal yang tinggi kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan ke atas mereka ini. Wa'dallahi la yakhluqullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan dikatakan demikianlah janji Allah. Allah tidak pernah mengubah janjinya, akan tetapi kebanyakan manusia ini tidak mengetahui tentang hakikat yang sebenarnya. Dan dikatakan inilah janji Allah. Sama janji itu berkaitan dengan urusan dunia ataupun berurusan akhirat. Apa yang telah dijanjikan Allah pasti akan ditepati dan berlaku. Di mana kalau dikatakan urusan akhirat bahawa kiamat itu pasti berlaku, bahawa akhirat itu adalah benar, maka itu pasti akan berlaku walaupun tidak berlaku pada sekarang ini. Tapi janji dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal akhirat, berkaitan dengan azab, berkaitan dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, semua itu pasti akan
berlaku. Sama juga cerita pasal kemenangan Rom. Walaupun diceritakan awal pada ayat ini diturunkan sebelum berlakunya, dikatakan bahawa kemenangan Rom ke atas Parsi, tetapi dinyatakan oleh Allah selepas 10 tahun, tak sampai 10 tahun. Atau dikatakan oleh ulama Ibn Ashur selepas 7 tahun kekalahan Parsi, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan ke atas Rom. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang hakikat sebenarnya, tentang janji-janji yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, dan dikatakan tentang bahawa Allah tidak pernah pun mengubah janjinya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, di sini berkaitan pada awal surah Ar-Rum ini menceritakan tentang pertembungan di antara Rom dan juga Parsi. Kita lihat bahawa Rom dan Parsi ini dikatakan berlakunya pertembungan antara Rom dan Parsi ini melatari tentang awal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apabila bukan saja dilatari dengan pertembungan persaingan kuasa di antara Yaman, iaitu tentera Abraha ke atas Mekah, bahkan juga dilatari dengan persaingan dikatakan politik dunia antara bangsa, iaitu pertembungan di antara Parsi dan juga Rom. Sejak kemunculan Alexander Makedonia pada tahun 356 dan 323 sebelum Masihi, yang mana Alexander ini telah membawa kejayaan kepada Rom menguasai Parsi dalam masa yang singkat. Parsi telah melakukan tindak balas. Pada asalnya pertembungan di antara Rom dan juga Parsi dimenangi oleh Rom sejak kemunculan Alexander Makedonia. Raja Rom ni dipanggil Helikius dan juga Raja Parsi ini dipanggil Wangsa. Ada dipanggil Wangsa. Dan dikatakan bahawa apabila berlakunya kekalahan tersebut, Parsi melakukan tindak balas, dan demi tindak balas, pertembungan berlaku demi berlaku. Akhirnya setiap pertembungan tindak balas yang dilakukan oleh Parsi di atas kekalahan yang awal tadi, maka menjadi setiap itu memperolehi kemenangan demi kemenangan. Masa itu berlaku daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu Nabi belum berhijrah lagi di Mekah, dan ketika berlakunya kedatang dan Nabi dah dilahirkan di Mekah ketika itu. Dan dikatakan bahawa Parsi berada di kemuncak kemenangan yang dibadakan berhubung pada tahun 615 hinggalah 620 Masihi, dan ketika itu Nabi SAW berada di Mekah yang sebelum hijrah lagi, dan persaingan di antara Rom dan juga Parsi ini diikuti oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat ketika itu. Dan dikatakan oleh tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, maka berlakunya pertembungan di antara Parsi dan Rom ini berlaku ketika mana ada mengatakan apabila Rom ini dapat mengalahkan Parsi, ada sebahagian ulama ini berbeza pendapat. Ada mengatakan ketika mana kemenangan dalam peperangan Badar, berlakunya peperangan Badar, dan juga ada mengatakan ketika perjanjian Hudaybiyah, yang mana ketika itu berlakunya kemenangan Rom ini ke atas Parsi. Dan pada perjanjian Hudaybiyah ini juga dipersetujui oleh pendapat daripada Ibnu Katsir. Ulama Ibnu Katsir juga berpendapat bahawa pertembungan di antara Rom dan Parsi yang memberikan kemenangan ke atas Rom selepas Parsi tadi demi pertembungan dia mendapat kemenangan, akhirnya janji Allah tadi tak sampai 10 tahun Rom pula memenangi ke atas pertembungan tersebut atau peperangan tersebut, maka dikatakan berlakunya pada ada sebahagian ulama mengatakan, termasuklah Ibnu Katsir, mengatakan berlakunya pada perjanjian Hudaybiyah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan pada tahun 571 hinggalah kepada 592 Masihi merupakan salah satu daripada siri pertembungan antara Rom dan juga Parsi, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ada mengatakan lahirnya pada tahun 572 Masihi. Dalam pertembungan ini berlakulah perjanjian damai di antara kedua-duanya
Perjanjian damai ini tidak dipersetujui oleh kerabat diraja Parsi dan juga tentera-tentera mereka. Parsi ketika itu diperintah oleh Hormuz yang keempat dan panglimanya ialah Bahram, dan pengaruh Bahram lebih kuat menyebabkan beliau bertindak menggulingkan ketua ataupun dikatakan ketua mereka tersebut. Perang saudara ini dikenali sebagai Perang Saudara Sasania antara 589 hinggalah kepada 591 Masihi, yang mana Hormuz ini dibunuh dan digantikan oleh anaknya, ini Kirsah yang kedua. Bahran sekali lagi yang mana dia lagi timbul dan menggulingkan Kirsah ini sehinggalah beliau berjaya naik tahta, manakala Kirsah dua ini melarikan diri ke Rom. Maka berlakulah peperangan di antara saudara Bizantium di awal kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan Maharaja Rom ketika itu yang dikenali sebagai Maharaja Maurid, bantuan diberikan dan gabungan Rom dan Kirsa dua ini berjaya menggulingkan Bahram yang katakan bahawa telah menguasai kerajaan Rom ketika itu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ketika persaingan sengit berlangsung di antara Parsi dan juga Rom, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memperhatikan gelagat dunia, akan tetapi bertindak membina blok ataupun membina kekuatan sendiri. Pada tahun 615 dan 617, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghantarkan kumpulan untuk berhijrah ke Habsyah ketika itu. Di saat itu jugalah Rom sudah semakin goyang dan diserang oleh Parsi. Setelah serangan yang berasal oleh Parsi pada era tersebut, akhirnya Raja Rom pun Hercules mengambil pendekatan berdamai dengan Parsi dan bersedia menjadikan Rom di bawah naungan Parsi. Namun rundingan tersebut tidak menjadi kerana Parsi ini membatalkan niat untuk menyerang, dan juga dikatakan Konstantinopel ketika itu dimasukkan ke Mesir pada 618 sekalipun. Konstantinopel ini hanya menanti hancur dan juga kerebahan. Parsi yang dipimpin oleh Kirsah II ketika itu menguasai banyak wilayah Rom, manakala Rom seolah-olah hanya tinggallah Konstantinopel sebagai kubu akhir mereka, ataupun kita katakan sekarang ini dipanggil sebagai Istanbul. Yang dikatakan bahawa ketika itu menjadi kubu terakhir hanyalah Rom ketika itu menguasai kubu, iaitu Istanbul ataupun Konstantinopel ini sebagai kubu mereka. Maka dikatakan bahawa persaingan dunia ini yang hebat ini antara Parsi dan Rom ini, dikatakan bahawa selain itu juga orang-orang Yahudi juga yang menyebelahi ataupun yang menyebelahi ke atas Parsi. Kabilah-kabilah Arab juga turut menyebelahi ke atas golongan Parsi ataupun dikatakan kerajaan Parsi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kita lihat bagaimana orang Yahudi ini juga di atas kabilah-kabilah Arab yang dikatakan pada awalnya mereka ini tidak berakidahkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menyebelahi pihak ke atas Parsi. Kerana Parsi tadi dikatakan mereka juga beragama Majusi yang dikatakan tidak mentauhidkan Allah, yang hanya menyembah api dan sebagainya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Maka dikatakan ketika itulah dikatakan bahawa di saat kejatuhan Rom inilah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surah Rom ini yang menceritakan tentang kemenangan Rom, sedangkan di saat itu mereka berada di ambang kejatuhan. Jadi berkaitan dengan surah Rom tadi, ini dinyatakan bahawa surah Rom ini diturunkan ketika mana belumnya lagi berlakunya kemenangan Rom ke atas Parsi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ayat ini dan ketika itu diambang kejatuhan tentera Rom ataupun kerajaan Rom di bawah pertemuan mereka dengan kerajaan Parsi, yang mana ketika itu Parsi telah dapat mengalahi bertubi-tubi melakukan kemenangan dan juga mengalahkan tentera atau kerajaan Rom ketika itu. Tapi sebab itu dikatakan pada ayat yang ke-6, wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah. Janji Allah itu pasti berlaku dan Allah tidak pun dikatakan bahawa
mengubah janjinya. Akan tetapi dikatakan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui tentang hakikat sebenarnya. Jadi dalam ayat ini dah tunjukkan bahawa tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak benda itu belum berlaku, tetapi telah diceritakan tentang kemenangan kerajaan Rom yang dikatakan ketika itu berlaku selepas tak sampai 10 tahun selepas kekalahan dan kejatuhan kerajaan Rom ke atas Parsi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan pula dalam zaman ini bangsa Parsi dan Rom belumlah menghiraukan agama Islam. Mereka ketika membawa agama baru itu merupakan satu gerakan dianjurkan oleh orang Arab yang dapat membasmi oleh orang-orang Arab dan orang-orang Yahudi sahaja. Jadi pergautan yang timbul itu mereka anggap semacam pergulatan yang biasa terjadi di antara suku-suku bangsa Arab yang dikatakan tidak tentu dan akan berhenti dengan sendirinya. Dikatakan pada awal kerajaan Parsi dan Rom ini pertemuan mereka dan juga kekuasaan mereka pada peringkat antarabangsa ketika itu. Di dalam sirah dikatakan fiqh as-sirah, dikatakan oleh almarhum dikatakan oleh almarhum Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti. Dia menceritakan dalam kitabnya tersebut fiqh sirah tentang bagaimana Rom ini ketika itu berada ketika mana Nabi ini dilahirkan di Mekah. Dan menjadi satu persoalan ketika itu, kenapakah ketika itu kerajaan Parsi dan Rom ini berada di era kemajuan? Dia berada di era kemajuan. Dan Arab ini dikatakan seolah seperti perkampungan. Sebab kita tahu bahawa Nabi SAW dilahirkan di tanah Arab, di Mekah ketika itu, adalah dikatakan dalam suasana perkampungan. Bukannya suasana bandar dan sebagaimana kita lihat sekarang inilah di Mekah dan sebagainya. InsyaAllah saya akan sambung sikit lagi sebelum kita menanggung pengajian kita dan berikanlah pada azan insyaAllah.
La ilaha illallah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sekali lagi saya menanggungkan pengajian saya pada hari ini insya-Allah. Maka ketika itu diceritakan dalam kitab Fiqh As-Sirah Syekh almarhum Syekh Ramadan Al-Buti berkaitan dengan Rom dan juga Parsi ketika itu yang mendominasi politik antarabangsa yang menjadi satu kerajaan negeri yang maju berbanding dengan Mekah ketika itu berada dalam era perkampungan yang belumnya ada pembinaan, yang belumnya ada, di mana kita lihat sekarang inilah kemajuan kota Mekah dengan pembinaan-pembinaan yang tinggi dan sebagainya. Dan Nabi ini dipilih, dilahirkan di tanah Arab yang berada di Mekah. Antara sebabnya dikatakan kemajuan tadi kalaulah dilahirkan pada era di tempat Rom ataupun dipilih daripada kalangan kerajaan Rom ataupun di kalangan Parsi, dikatakan adalah strategik yang sesuai dalam menyebarkan dakwah Islam ketika itu adalah dipilihnya daripada kalangan Arab yang berada di Mekah, yang berada di era perkampungan, yang ketika itu juga diketahui bahawa bangsa-bangsa Arab Quraisy ketika itu pada Mekah yang jauh daripada mereka ini telah jauh beriman, pada asalnya mereka beriman dengan Allah, tapi disebabkan mereka telah syirik, menyembah berhala dan mereka kekal dalam kesyirikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang berada daripada kalangan Arab yang berada di Mekah adalah strategik yang sesuai dalam menyebarkan dakwah Islam tersebut. Tapi pada perkembangan Nabi ini menyebarkan dakwah, kerajaan Rom dan Parsi ketika itu tidak menghiraukan tentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi, dan mereka menganggapkan bahawa dakwah Islam ataupun agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan tersebar luas ataupun tidak akan dapat menghancurkan ataupun memberikan satu dikatakan bahawa mudarat yang besar dalam kerajaan mereka dan juga bangsa-bangsa mereka. Tetapi dilihat bahawa alangkah cepatnya agama Islam ini berkembang ataupun tersebar, dikatakan dengan mendapat kemenangan di mana-mana pun, dan cepatnya satu negara bersatu dan kuat berdiri di Jazirah Arab tersebut, dikatakan bahawa di samping itu juga kekuatan dan persatuan negara itu terdapat pula prinsip-prinsip baru yang dibawa agama Islam. Antara prinsip-prinsip yang dibawa dalam agama Islam itulah membuatkan dokongan kuat untuk Islam ini ataupun seluruh bangsa Arab ketika itu. Bahkan prinsip ini telah menumbuhkan kecintaan untuk mereka ini berjihad pada jalan Allah, untuk mereka ini juga untuk mendapat salah satu daripada kebaikan, dan juga dikatakan dalam jihad tersebut mereka mendapat mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebab itu dah kata, prinsip-prinsip ini menjadikan bangsa Arab ketika itu dikatakan yang dibawa oleh Islam ini patuh kepada Allah, patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada Rasul dan juga patuh kepada pemimpin-pemimpin juga. Dan suka kalau berlakunya sesuatu perselisihan, maka mereka kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi membina Islam, membina negara di Madinah, antara yang prinsip yang Nabi nyatakan atau Nabi tunjukkan dalam prinsip-prinsip dalam pembinaan negara Islam tersebut adalah untuk kembali kalau berlaku taat kepada pemimpin, taat kepada Allah, dan kalau ada berlaku perselisihan, kembali kepada atau rujuk kepada Rasul atau rujuk kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa uli amrin minkum. Fa in taza'natum bisyai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum yu'minu billahi wa rasulihi wa yaumil akhir. Dan dikatakan bahawa wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taatlah kamu kepada pimpin-pimpin kamu. Fa in tanaza'tum, apabila kamu bisyai'in faruddu ila Allahi wa rasulihi. Kalau berlaku perselisihan, pertembungan di antara kamu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan juga Rasul, yakni kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasulullah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab inilah juga prinsip yang kita pegang pada sekarang ini. Kalau apa-apa berlaku pada permasalahan hukum, kalau berlaku permasalahan yang dikatakan tidak diterangkan ataupun berlaku keraguan atau perselisihan dan satu masalah berkaitan hukum dan sebagainya, maka kita kembali rujuk kepada kitab Allah, Al-Quran, dan kita berpegang juga kembali kepada kitab hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada pemimpin kita yang patuh. Contohlah saya ambil zakat. Zakat ini dikatakan bahawa kita tahu bahawa mempunyai asnaf-asnaf dia yang 8. Antaranya miskin, fakir, miskin, yang dikatakan mu'allafa fi qulubihim, yang dikatakan baru jinak hatinya dengan Islam, termasuklah fi sabilillah dan sebagainya. Antara 8 yang asnaf disebutkan bil Al-Quran dan tersebut. Dalam pemberian zakat, kita belajar dan sebagainya, kalaulah dah sampainya pada waktu haulnya, cukup harta kita ini, cukup dia punya tempoh masaknya, maka dikeluarkan daripada sebahagian atau kiraan daripada harta tersebut untuk kewajipan kita mengeluarkan zakat. Menjadi satu persoalan dalam masa kini, bolehkah kita mengeluarkan zakat itu sendiri dan kita berikan sendiri kepada asnaf? Maka menjadi satu perselisihan, maka di sini kita kena taati kepada pemerintah kita, kerana pemerintah telah melantik dikatakan amil zakat ataupun satu pertubuhan pengurusan untuk menguruskan harta zakat. Maka katanya pemerintah ini mengatakan meletakkan sesuatu dalam bab zakat ini, apa sahaja berkaitan dengan zakat maka diuruskan oleh pentadbiran tersebut. Ini seperti pusat zakat dan sebagainya. Maka dalam keadaan begitu, kalaulah kita tidak mentaati ke atas perintah, kan, kalau kita katakan kita mengeluarkan sendiri harta zakat tersebut dan kita beri sendiri pada asnaf, maka yang menjadi salah di situ bukanlah katakan bahawa kita tak keluarkan harta zakat atau kita berikan kepada asnaf, tetapi kita tidak mentaati ke atas ketetapan yang pemerintah kita telah tetapkan. Mana kita dah melanggar arahan dari pemerintah. Sebab itu Allah kata, ati'ullah, ati'ur rasul wa uli amrin minkum fa in taza'natum bisyai'in. Kalaulah kita berlaku perselisihan di antara sesuatu, farudduhu ilallahi wa kitabihi wa rasulihi. Maka kita kembalilah kepada kitab Allah dan juga Rasulnya. Mana kita kembali hukum-hukum berkaitan apa dinyatakan oleh Nabi, kan dikatakan bahawa kita kena taat kepada pemerintah dan sebagainya, maka itu berkaitan dengan hukum mentaati pemerintah dan sebagainya. Baiklah tuan-tuan, dan sikit lagi dikatakan ketika Islam ini berkembang dengan cepat, maka menjadi satu kekhawatiran dalam diri bangsa Parsi dan Rom yang mereka mengatakan bahawa mereka tidak boleh memandang rendah ke atas agama Islam
apabila Islam ni berkembang dengan pesatnya, berkembang dengan cepatnya. Akhirnya mereka menjadilah satu perancangan dari mereka untuk menahan ataupun dikatakan untuk melakukan peperangan ke atas negara Islam supaya mereka dapat menghancurkan negara Islam ataupun Islam ketika itu bermulanya pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika itu masih hidup. Terjadinya peperangan Mu'ah dikatakan antara peperangan kaum muslimin dengan bangsa Rom. Tetapi dalam peperangan ini dikatakan sejumlah daripada panglima-panglima Islam telah mati syahid dan gugur sebagai syuhada dalam membela dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah dikatakan pernah pergi ke Tabuk dalam peperangan Mu'ah ini untuk menghadapi bangsa Rom yang dikatakan telah berkumpul dan menyerang kaum muslimin ketika itu. Baiklah, insya-Allah saya akan sambung lagi sedikit berkaitan dengan peperangan ini, peperangan Mu'ah ini yang dikatakan peperangan yang berlaku di antara kaum muslimin dan juga bangsa Rom. Yang ketika itu disebabkan bahawa mereka dah lihat Islam ini telah berkembang dengan pesat, mereka hendak menghancurkan Islam ini supaya Islam ini tidak dapat berkembang, maka berlakulah peperangan tersebut. Atas dasar itu juga disebabkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan ataupun dikatakan kaum muslimin ini terlibat dalam peperangan dan juga dikatakan selain mempertahankan agama Islam ini daripada bangsa Quraisy dan juga Yahudi, tetapi juga mempertahankan agama Islam ini daripada bangsa lain, iaitu antaranya Parsi dan juga Rom yang ingin menghancurkan agama Islam dan juga negara Islam. Baiklah, insya-Allah tuan-tuan, saya akan sambung pada masa yang akan datang berkaitan dengan peperangan ini. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf kita tangguh dahulu pengajian kita. Wa in akum musiban faminallahi taala wa rahmatihi wa in akun makhtian faminni wa minasyaitonir rajim. Kalau ada kebaikan saya sampaikan semua datang pada Allah dan rahmat Allah. Kalau ada keburukan, kekurangan juga datang pada Allah, tetapi melalui diri saya dan juga daripada syaitanir rajim. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita berdoa kepada Allah mengharapkan ilmu yang kita pelajari pada hari ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala dan juga manfaatnya, dan sampaikanlah juga kepada yang lain, insya-Allah sama-sama mendapat kemanfaatan dan pahala diberi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.